Bismillahirrahmanirrahim. Kesemua perkara ini, yakni kisah yang berlaku pada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, yang memerintah dengan adil, berpegang pada syariat Allah, kerana pemerintah berdasarkan akidah, yakni iman yang benar, iaitulah Islam. Dan terdapat keistimewaan di antaranya ialah yang pertama, Rabbani, yakni bersifat kepatuhan kepada Tuhan. Dari segi sumber dan matlamat, maksudnya segala dasar peraturan hukum dan syariat, dan cara pelaksanaannya mestilah datangnya dari din Allah, iaitulah Islam. Sama ada secara nas yang dinyatakan secara berterang-terangan dan tafsil, atau secara umum dan ijmal, ataupun tidak ada nas tetapi tetap termasuk di dalam perkara membawa maslahat dan menolak mudarat. Tidak diizinkan kepada pemerintah mengadakan sesuatu dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah, kerana menurut akidah beriman kepada Allah itu, mestilah beriman kepada zat dan sifatnya Allah yang maha suci dari segala kekurangan. Dia mengetahui dan bijaksana dalam semua perkara, termasuklah hukumnya, yakni hukum Allah yang menyatakan berkenaan khilafah, berkenaan politik memerintah negara dan mentadbirnya. Dan berhubung juga dengan beriman kepada Rasul, kitab dan lain-lain, maka haramlah pemerintah dan sesiapa sahaja mengadakan hukum syariat dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah. Firman Allah Ta'ala, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir." Surah Al-Mulk ayat 14. Artinya, apakah yang mencipta itu, yakni Tuhan Allah Ta'ala yang menjadikan alam itu, tidak mengetahui, dan Dia maha halus lagi maha mengetahui segala-galanya. Sifat yang pertama bagi kerajaan Islam ialah Rabbani, yakni bersifat kepatuhan kepada Tuhan, yang disebut dalam ilmu akidah tauhid rububiyah, yang disebut dalam surah Fatihah yang dibaca oleh orang Islam pada tiap-tiap rakaat sembahyang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah ialah Tuhan satu-satunya yang bernama dan sifat yang layak baginya, yang wajib diabdikan diri kepadanya. Rabbil Alamin, Dialah Tuhan yang menjadikan alam dan peraturan-peraturan bagi alam. Bukan sahaja Allah menjadikan alam, Allah juga menjadikan peraturan-peraturan bagi alam. Semua makhluk yang ada dalam alam ini ada peraturan masing-masing. Makhluk di langit ada peraturannya, makhluk di bumi ada peraturannya, malaikat ada peraturannya, bintang-bintang cakrawala di langit yang banyak seperti pasir tak berlaga dalam perjalanannya kerana mengikut ketetapan Allah Ta'ala. Langit yang besar berkali ganda
berapa juta kali ganda dua bumi ini patuh pada Allah Ta'ala. Malaikat, makhluk yang gaib, berada dalam alam rohani. Ada perkataannya, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak sekali-kali derhakakan Allah, apa-apa sahaja yang Allah perintah pada mereka, dan mereka buat apa sahaja yang disuruh mereka buat. Ini sifat malaikat, tidak ada nafsu, tidak ada derhaka pada malaikat. Ini sifat semula jadi. Washabil musakhkhari bainas samai wal ard, dan awan-awan di langit yang diperintah di antara langit dan bumi. Awan yang terkandung dalamnya air-air yang banyak. Banyaknya air itu bila turun hujan tenggelam. Negeri, benua boleh tenggelam, banjir. Berapa banyak air dia tak jatuh, malaikat yang perintah Allah Ta'ala. Dan bergerak ke mana pergi, turun di mana, banyak mana, diperintah oleh Allah Ta'ala. Awan di langit. Begitulah juga makhluk yang ada di bumi. Pohon-pohon kayu hidup di kawasan tanah masing-masing. Ada tanah yang sesuai untuk dia, tak sesuai untuk dia. Berbuah di musim dia dan tak musim dia. Ini peraturan Allah. Binatang-binatang, ada yang hidup di laut, hidup di sungai, hidup di darat. Itu peraturan Allah mengikut semula jadinya. Dan manusia juga adalah makhluk. Ada peraturan bagi manusia. Kerana makhluk manusia ini ada akal, ada fikiran, boleh buat pilihan. Dia beri kepada mereka mentarbih makhluk-makhluk yang lain yang ada di atas muka bumi ini. Maka Allah memberi petunjuk kepada mereka perkara yang tak mungkin dipikir oleh akal. Allah menurunkan nas-nas yang nyata. Sembahyang dan rakaatnya, perbuatan sembahyangnya, perbuatan puasanya, dinyatakan nas-nas yang nyata dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Jangan pandai-pandai buat reka sembahyang batin itu gini, itu sesat. Mesti ikut Quran, ikut hadis yang diwahyukan oleh Allah pada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kalau ada orang bawa ilmu pelik, itu sesat. Bukan tinggi, sesat, bodoh, gila. Ini tak betul, salah. Banyak orang suka ikut ilmu-ilmu pelik ni. Orang bodoh bawa ilmu pelik ni. Banyak orang pengaruh dengan bodoh, ambil senang. Manusia jadi binatang, ikut hawa nafsu, rosak. Ni kena faham. Ada halal dan haram yang Tuhan tetapkan. Ini dinaskan. Rukun-rukun yang nyata dalam pemerintahan negara, hukum jenayah, hudud qisas, dan lain-lain lagi yang berkait dengan ekonomi. Diharamkan riba, dihalalkan jual beli dengan lapangan yang luas. Ada nas yang terang, yang nyata, ada nas yang umum. Yang umum, mesyuarat wa umruhum syura bainahum. Urusan mereka bermesyuarat sesama mereka. Wa syawirhum fil amri, wahai Muhammad, bermesyuarat dengan sahabat-sahabat kamu. Mesyuarat, Allah Ta'ala tak sebut berapa orang ahli mesyuarat. Macam mana cara mesyuarat, susunan mesyuarat, agenda mesyuarat, tak sebut dalam Quran. Ada perkara yang umum, perkara yang baik dihalalkan, yang tak baik diharamkan. Tidak disenarakan binatang ni, tahi ayam, tahi itik, tahi kubah, sesa sebut dalam Quran. Tidak begitu. Ni nak sebut sesa. Ada perangai begitu. Ini tak betul. Semua keji diharamkan, yang baik dihalalkan. Ini ada benda yang umum. Ada perkara yang didiamkan, yang tak ada nas. Dalam dunia hari ini, dalam masalah politik, ada ideologi. Ideologi ini ialah cara pemerintahan negara mengikut akal manusia. Itu ideologi. Demokrasi barat, ekonomi liberal, kapitalisme, komunisme, sosialisme. Ini ideologi. Teori rekaan manusia. Dan di sana kita orang Islam ada akidah, ada iman. Dalam negara ada akidah, ada iman, kepercayaan.
Rabbani berkait dengan percaya pada Tuhan, percaya pada hari akhirat, pada Rasul, pada kitab, percaya. Dengan sebab itu Khulafa Ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar bila dilantik menjadi pemerintah, sebaik saja dilantik jadi pemerintah, apa kata Abu Bakar? Ati'uni ma ata'tullah wa rasulah, fa idza asaitullah wa rasulahu fala ta'ata li alaikum. Taat kepada aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasul. Kalau aku tidak taat kepada Allah dan Rasul, jangan taat pada aku. Sayyidina Umar berucap, "Idza ra'aitum fiyya wajajan falyuqawwimhu." Bila kamu tengok aku terpesong, perbetulkan aku, kata Sayyidina Umar. Oleh kerana Abu Bakar, Umar, dua orang khalifah ni terlalu sibuk dengan urusan negara. Mereka tidak hafal ayat-ayat Quran, tak hafal Quran. Maka bila ada apa-apa masalah, dia cari dalam Quran. Dalam Quran. Cari dalam hadis. Kalau tak berjumpa, dia kumpul orang ramai di masjid ataupun pada hari Jumaat. Dia berucap pada orang ramai ada satu masalah. Adakah masalah ini mana-mana ayat Quran? Adakah kamu yang ingat ayat Quran? Di sana ada sahabat-sahabat yang hafal Quran. Khususnya sahabat yang muda-muda, yang tidak sibuk dengan peperangan, yang duduk mengaji. Ini hafal Quran, yang hafal Quran. Adakah kamu yang hafal mana-mana ayat Quran? Tak ada. Kalau tak ada, ada kalangan kamu yang ingat mana-mana sabda Nabi dalam perkara ini? Dia tanya. Kalau tak ada, maka dia berijtihad. Berijtihad, yakni menggunakan akal, mengikut kaedah, mengambil yang manfaat, menolak yang mudarat. Ini khulafah, pemerintah Islam. Begitu. Bila Nabi nak hantar Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, nak latih jadi gubernur Yaman, Nabi tanya Mu'adz, bima taqdi, dengan apa kamu nak hukum? Mu'adz kata, bi kitabillah, dengan kitab Allah. Kalau tak ada kitab Allah, bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulullah. Kalau tak ada dalam sunnah Rasulullah, Mu'adz kata, ajtahidu wa la alu, aku berijtihad, saya berijtihad dan saya tidak menyeleweng, kata Mu'adz bin Jabal. Ini sifat pemerintahan Islam yang bersifat Rabbani, percaya pada Tuhan, menerima hukuman Tuhan, perintah Tuhan, percaya pada dosa pahala, dan percaya ada perhitungan amal di hari akhirat. Firman Allah Ta'ala, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah, surah Asy-Syura ayat 21. Artinya, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah ataupun yang lain daripada Allah, yang disembah itu mensyariatkan kepada mereka apa yang tidak diizinkan oleh Allah? Adakah di sana manusia pemimpin yang mengadakan undang-undang sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala, mempunyai sekutu-sekutu yang lain daripada Allah, dengan makna di sana ada hukum Allah yang Tuhan tetap. Jangan pakai hukum sendiri, hukum akal. Padri-padri dalam Kristian, mereka hukum sendiri. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ahli-ahli parlimen dalam negara demokrasi barat mengikut pungutan suara. Siapa dia setuju arak halal, sila kat tangan. Ramai kat tangan setuju, jadi halal. Ini pakai suara ramai. Tidak boleh dalam perkara itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kecuali dalam perkara yang tidak ada nas, maka boleh menggunakan pungutan suara. Itu boleh. Kadang-kadang seorang pemimpin melihat hujah yang lebih kuat, maka dia ambil hujah yang lebih kuat. Hujah yang lebih kuat, dipakai hujah yang lebih kuat. Mana lebih kuat, dipakai hujah lebih kuat. Macam Sayyidina Abu Bakar dalam beberapa masalah, dia pakai hujah yang paling kuat. Hujah yang paling kuat dipakai.
Walaupun orang ramai kata hujah begini, tapi dia melihat hujah ni lebih kuat. Walaupun seorang, 2-3 orang beri pendapat. Yang lebih tajam akalnya dia pakai. Pandangan yang lebih tajam akalnya dalam perkara yang orang ramai tidak tahu. Ini cara yang ditunjuk, iaitu pemerintahan yang bersifat Rabbani. Adapun maksud dari segi matlamat ialah bahawa segala yang dilakukan itu kerana Allah. Kerana Allah, bukan kerana lain. Sehingga mengikatkan hubungan yang erat di antara hamba dengan Allah. Mengenalnya sepenuh ma'rifah. Ma'rifah makna mengenal. Kenal Allah Ta'ala dengan ilmu pengetahuan. Ada orang dia ma'rifah ni wasdak cakapnya ma'rifah. Hakikat ma'rifah. Apa makna? Tak tahu. Aku henti dah ma'rifah. Datang apa? Pandai sebut je, makna tak tahu. Makna tak tahu. Makrifah ni makna pengetahuan dalam perkara Allah, pengetahuan tentang Allah Ta'ala, sifat-sifatnya yang disebut dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Dan bertakwa, yakni patuh perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Suratul Ahzab ayat 36. Artinya, dan tidak patut bagi seseorang lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa menderhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Walaupun sebab nuzul ayat ini berkait dengan pribadi Nabi SAW yang sangat memalukan Nabi. Nabi sangat rasa malu. Tapi perintah Allah, iaitulah apabila Nabi mengahwinkan anak angkatnya Zaid bin Harithah dengan keluarga Zainab binti Jahsin radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala takdirkan hubungan tidak baik antara Zaid dengan Zainab. Lalu Zaid menceraikan. Di mana oleh kerana Zaid ni anak angkat, sehingga orang sebut Zaid bin Muhammad. Tuhan turun ayat mengharamkan anak angkat sebut biang ayah angkat dia. Tidak boleh. Maka Allah Ta'ala jadikan Zaid bercerai dengan Zaid bin Jahsh, dan Allah Ta'ala perintah Nabi berkahwin dengan Zainab bin Jahsh untuk menyatakan bahawa menantu akaknya bukan anakmu, bukan menantu kepada anakmu. Maka Nabi berkahwin dengan rasa berat, dan Zainab berkahwin dengan rasa berat. Dan Zaid memang tak mahu beristeri dia. Maka Allah menurunkan ayat, tidak harus bagi seorang beriman lelaki dan perempuan, bila Allah Rasul menentukan suatu perkara, lalu dia menerima hukum yang lain. Ini pada diri Nabi. Tapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran diambil lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Dengan makna semua hukum-hukum Allah tidak ada pilihan bagi orang Islam, kecuali diizin oleh Allah Ta'ala dalam perkara darurat. Contohnya babi yang diharamkan, bila darurat dihalalkan kerana darurat. Faman tuhabarin ghair baghin wala adin fala isma alaih. Barang siapa dalam darurat, maka boleh makan daging babi, tidak haram padanya, mengikut qada yang patut. Ini dalam keadaan darurat. Benda yang haram dihalalkan darurat. Darurat mengikut qadanya. Allah Ta'ala kecualikan. Dalam perkara yang tidak ada pengecualian, tidak ada tolak ansur sekali-kali. Dalam keadaan ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surah An-Nisa ayat 65. Artinya, maka demi Tuhanmu, pada hakikatnya mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan,
dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Di antara sifat orang beriman, menerima hukum Nabi SAW, walaupun terhadap dirinya sendiri tidak ada syok, tidak ada ragu. Seorang sahabat yang benar-benar beriman pakai cuci mah depan Nabi. Nabi kata tu haram. Nabi pegang selepas cuci mah tu daripada jari dia. Ini tidak boleh. Nabi larang, haram. Ini neraka, haram. Nabi cabut cuci mah daripada jari dia. Nabi lepas dia tu. Dan dia senyap dak kata-kata. Bila Nabi berundur, lalu kawan dia kata, ambil mula. Ambil mula beri ke bini mu. Apa salahnya? Tak ambil. Aku tak ambil. Tak nak ambil. Nabi dah lempar. Tak ambil. Ini iman. Iman dalam diri dia. Begitu sekali walaupun boleh ambil. Ini kena warok. Ini warok sungguh. Ini warok. Pada ada apa dia ambil. Dia ambil cuci mah tu buat balik ke bini dia. Tak ada masalah. Tapi kena warok. Ini warok ni begitu. Bukan warok ni tunduk jalan. Capok piti terekam selalu. Tu bukan warok tu. Warok tunjuk korang dia. Ini siapa begitu sekali tidak menjual diri dengan dunia. Ini makna warok. Seorang sahabat begitu sekali. Seorang sahabat yang berkelahi, berbalah dalam masalah tanah. Lalu bercara depan Nabi. Nabi kata, aku hukum apa yang zahir. Aku dengar hujah dua pihak. Mana-mana yang kuat hujahnya, aku menangkan dia. Barang siapa yang salah, yang tak betul, dia menang dengan sebab hujah. Bukan dengan sebab dia betul, dengan sebab hujah dia, dengan sebab lawyer dia pandai, dengan sebab hujah dia. Aku beri ke dia. Maka apa aku beri itu adalah api neraka yang dia makan. Nabi kata. Lalu sahabat dia kata, saya tak mahu, beri kawan saya lah. Hak ni kata, saya tak nak, beri kawan saya lah. Dua-dua dia tak nak berlaku. Sampai begitu sekali. Beri dia, saya tak mahu. Beri dia, saya tak mahu. Ini warak. Patuh. Nabi kata, suluh, damaikan antara dua ni. Damai antara dua ni. Maka didamaikan antara dua ni. Nabi sebut dalam hadis, ada seorang di kalangan umat sebelum aku jual tanah pada sahabat dia. Lalu sahabat dia beli tanah. Dia cakut-cakut tanah ada payang mah. Payang mah. Payang ada mah di dalam. Lalu dia bawa payang tu pergi kat tuan tanah. Ni ambil ni mahmu. Tuan tu kata aku jual dah tanah aku kan. Aku jual tanah aku. Sekali dengan payang dah. Dah aku beli tanah je, aku dah beli payang. Ambil payang kamu. Dah aku jual sini. Balah tak ambuh, bukan balah nak. Ini warak. Ini makna warak sungguh. Akhirnya hakim selesaikan. Mu ada anak tak? Ada anak lelaki, ada anak puang. Kahwin. Mu besar dua ni berikan anak. Itu penyelesaian. Nabi sebut dalam hadis. Itu makna warak. Ada orang munafik bercara depan Nabi. Kalau dia tak betul. Kalau dia tak betul, dia tak puas hati. Tak puas hati dengan Nabi jadi hakim. Tak puas dengan hukum Allah Ta'ala. Dia mengaku dia Islam. Tak puas hati jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, Rasulullah dah putus dah kan? Aku tak boleh buat apa. Rasulullah dah putus kan? Dah putus dah. Akhirnya, dia mau Sayyidina Umar. Dia mau Sayyidina Umar. Ni Rasulullah buat hukuman mungkin aku tak puas hati. Rasulullah dah hukum dah. Hukum dah. Hukum dah. Nasi nanti dia Sayyidina Umar kata. Masuk dalam rumah ambil pedang. Baru lagi. Ini kerana tak puas hati dengan hukum Allah Ta'ala. Ini orang munafik. Di mana mereka yang beriman puas hati dengan hukum Allah dan Rasul. Walau kena atas diri dia sendiri. Dalam satu riwayat, Sayyidina Umar membaca khutbah, menyampaikan ucapan. Bangun seorang perempuan menegur Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, ini tak betul.
kerana ayat Quran mengatakan demikian, dibaca ayat Quran. Lalu Sayyidina Umar kata, asabatil mar'ah wa akhta Umar. Perempuan betul, Umar salah, kata Sayyidina Umar. Perempuan tak betul, Umar salah. Ini pemerintah yang bersifat Rabbani, ketuhanan. Yang kedua, keadilan ilahi yang mutlak. Kalau bukan Allah dan Rasulnya yang paling adil, maka siapakah lagi yang paling adil? Tiada siapa yang boleh menjawab cabaran ini sehingga hari kiamat. Dengan tegaknya khilafah, maka tegaklah hukum Allah di dalam masyarakat dan negara. Tiada orang yang boleh dianggap istimewa boleh mengatasi hukum atau meminda hukum mengikut kemahuan kepentingan pribadi atau puaknya. Semua manusia berada di bawah undang-undang. Ini pemerintahan Islam, pemerintahan Allah Ta'ala. Allah dan Rasul paling adil. Allah yang maha suci bersegala sifat kekurangan. Adapun Rasul maksum, dia pelihara dengan wahyi. Kalau tak betul, turun wahyi selalu, dibetulkan untuk jadi pengajaran. Ini Rasul. Dengan sebab itu hukum Allah dan Rasul adalah adil yang mutlak. Pernah berlaku dalam sirah, Nabi membahagikan ghanimah, membahagikan faid, membahagikan harta yang diambil dalam selepas peperangan. Dibahagi-bahagi. Ada seorang yang tak puas hati, mengatakan Nabi tak adil. Berubah wajah Nabi. Illam ya'dillah wa rasuluhu faman ya'dil. Nabi kata, kalau Allah dan Rasul tak adil, siapa lagi yang adil? Allah dan Rasul yang paling adil. Allah yang maha adil, sifat dia ialah maha adil antara sifat Allah Ta'ala. Walaupun tak masuk dalam sifat 20, itu sifat Allah Ta'ala juga. Semua sifat kemudian sifat Allah Ta'ala. Antaranya ialah adil. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak zalim, mustahil bagi Allah Ta'ala zalim. Rasul juga adalah adil. Yang ketiga, kamil dan mutakamil, yakni sempurna dan menyempurna di antara satu sama lain. Ada kait mengait antara satu sama lain hukum Islam ni. Firman Allah Ta'ala, al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini orang-orang kafir berputus asa untuk mengalahkan agama kamu. Maka janganlah kamu takut pada mereka, takut kalah kepada aku. Pada hari ini telah aku cukupkan untuk kamu nikmatku, dan telah aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Allah Ta'ala menyatakan Islam sudah sempurna, sudah cukup. Semua perkara yang berkait dengan manusia, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan akhirat, hubungan dengan dunia, ada berlaku dalam Quran. Semuanya ada. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surah Al-Baqarah ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Islam kena ikut semua, kerana Islam itu sempurna. Semayang ikut Islam, puasa ikut Islam, haji ikut Islam, zikir ikut Islam, tasbih ikut Islam, nikah kahwin ikut Islam, pakaian ikut Islam, jual beli ikut Islam, politik negara ikut Islam, undang-undang pemerintahan dalam negeri ikut Islam, undang-undang antarabangsa ikut Islam. Semua kena ikut Islam belaka. Islam tu sempurna. Cukup Islam ni. Masuklah dalam Islam, semuanya jangan ikut langkah-langkah syaitan. Ikut Islam separuh, tak ikut Islam separuh ni, ikut syaitan. Tuhan kata begitu. Ayat yang pertama menyatakan Islam itu sempurna, yakni terkandung di dalamnya perkara yang ada dalam urusan kehidupan manusia semuanya.
semua perkara ibadat atau urusan yang lain di dalam kehidupan mereka, sama ada perkara dunia atau perkara akhirat. Dan ayat yang kedua pula menyatakan bahawa kesemua perkara ini hendaklah sepenuhnya diamalkan secara Islam, bukannya secara sebahagian-sebahagian sahaja. Kalau sebahagian sahaja tak jadi. Ada orang kata macam mana orang Islam molek semayang ni tapi isak dadah juga, minum arak ada juga orang Islam. Macam mana orang Islam rumah tangga dia huru-hara? Dalam Islam ada pemerintahan yang berkait dengan rumah tangga. Macam mana orang Islam menipu macam mana? Ini kerana tak ikut Islam semuanya, jadi celaru. Kalau kita tak ikut Islam semuanya, macam kita pakai kasut sebelah lah. Pakai kasut dah cukup, kasut sebelah. Mesti pakai sepasang. Ini Islam. Ruh dengan jasad tak boleh berpisah. Tangan dengan jasad tak boleh berpisah. Mesti semua sekali. Kerana ianya kait mengait di antara satu sama lain. Ibadah akan terganggu kalau perkara ini tidak mengikut ajaran Islam. Begitu juga urusan dunia tidak berjalan dengan betul kalau diri seseorang itu tak terikat dengan amal ibadah yang khusyuk kepada Allah. Menunjukkan bahawa beribadah itu mempunyai peranan yang besar juga kepada perkara-perkara yang lain. Bahkan segala bahan yang diambil dari makhluk yang lain tidak betul memenuhi keperluan manusia sekiranya tidak menurut perintah-perintah Islam dan larangannya. Dengan sebab itulah kita nak ambil barang ada jual beli, ada pinjam meminjam mengikut hukum Islam. Nak guna barang pakaian ada hukum Islam, makanan ada hukum Islam. Bukan saja pada diri, termasuk hubungan kita dengan makhluk-makhluk yang lain ada hukum Islam. Dan urusan melaksanakan Islam menyeluruh itu mestilah dikendalikan oleh kuasa pemerintah yang beriman. Supaya orang Islam ni ikut Islam semua, mesti ada kerajaan Islam yang menguasakan hukum Islam itu. Kalau tak ada kerajaan Islam, orang Islam jadi celaru. Kerajaan Islam, kerajaan melaksanakan Islam, bukan kerajaan saja. Kerajaan melaksanakan Islam. Sayyidina Uthman kata, innallaha yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Quran. Allah Ta'ala mencabut sesuatu perkara dengan sultan, dengan kuasa pemerintahan, apa yang tak dicabut oleh Quran. Di sana ada perkara yang tak ada dalam Quran, pemerintah yang melaksanakannya. Ini kata-kata Sayyidina Uthman. Menyebutkan kena ada pemerintah yang mengendalikan urusan, mengawasi pelaksanaan di kalangan semua peringkat umat Islam dan menegakkan Islam pada seluruh manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Suratul Hajj ayat 41. Artinya orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, berkuasa memerintah, orang jadi pemerintah, yang jadi kerajaan, jadi pemimpin, memerintah negara, mereka mendirikan semayang, mesti orang tu semayang. Orang yang ada hubungan dengan Tuhan, barulah boleh merintah Islam sungguh. Menunaikan zakat, melaksanakan ekonomi yang adil. Tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil pada mereka yang berada, diagih pada mereka yang tidak berada. Ekonomi yang adil. Menyuruh kepada ma'ruf, yakni negara berkebajikan, kebajikan dunia dan akhirat, dan mencegah kemungkaran, kehaibatan undang-undang. Undang-undang Islam dilaksanakan, menghukum mereka yang melanggar undang-undang. Ini kena ada, dan kepada Allah kembali segala urusan. Semua perkara ini akan dibawa pada hari kiamat, dibicarakan di hadapan Allah. Yang memimpin, yang menyokong pemimpin, yang setuju dengan pemimpin, tak setuju dengan pemimpin, semua akan dibicarakan pada hari kiamat kelak. Seterusnya kita akhir kitab ini dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Wahai Tuhan kami, kurnia pada kami dunia baik dan akhirat baik, dan peliharalah kami azab neraka. Wallahu a'lam.